akan share bagaimana nak menggunakan sistem inventory atas talian, iaitu kita akan guna Quasi. Nama dia Quasi lah. Apa yang dipaparkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak, apa yang saya paparkan tu adalah Quasi lah. Itu adalah muka depan Quasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka di komputer masing-masing, buka pada sistem tu, buka pada website tu, Quasi tu je. Sekali jangan dan satu tadi. Ini dulu lah sebab satu sekali untuk browsing. Ini dulu tak ya. Okay, dari paparan yang ada depan ni, okay, tuan-tuan boleh masukkan email ataupun buka email masing-masing. Sepatutnya dah terima jemputan untuk join makmal latihan SMI. Jadi mana-mana yang belum terima jemputan, sila maklumkan sekarang di email masing-masing. Jam semuanya maksudnya saya anggap dah terima jemputan. Kalau dah terima jemputan, klik daripada email tuan-tuan dan puan-puan, klik untuk join now. Dia akan join dan dia akan buka lagi satu, dia akan buka Quasi. Daripada buka Quasi tu, masukkan detail-detail yang diperlukan di muka depan tu. Okay, jadi bila dah tuan-tuan dan puan-puan dah buka, macam ni saya akan login. Saya amak. Okay, login credential ni sebenarnya adalah apa yang kita tetapkan. Adalah apa yang kita tetapkan ya. Dia bukan automatic connect dengan email UKM. Bukan. Maksudnya kita yang akan tentukan kita nak login guna email apa. Okey. Okey, ada dua peserta yang keluar masuk. Jadi kita tunggu dia untuk stabil dulu. Dah dapat tak? Dah dapat ke? Dah. Okey. Okey, jadi kali ni kita akan belajar pasal Quasi. So kita akan sentuh satu persatu lah. Jadi kat sini saya akan cuba terangkan berkenaan dengan empat fungsi Quasi ni. Satunya untuk kita muat naik inventory sedia ada yang kita ada dalam Excel, dalam Word, dalam hard copy, dalam apa simpanan yang sedia ada, kita akan muat naik dalam sistem Quasi ni, sistem atas talian. Lepas tu kita akan mengemas kini inventory yang kita dah muat naik tu. Lepas tu kita akan create lab ataupun wujudkan satu makmal baru. Lepas tu kita akan ajar pasal request. Okey, jadi kita akan sentuh empat tajuk ni. Saya tak akan pergi laju sangat. Kita akan pergi perlahan-lahan. Tapi insya-Allah dalam masa sejam kita boleh habiskan. Okay, jadi tengok pada skrin tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya harap semua dah nampak skrin ni. Tapi tak semestinya nampak benda yang sama dengan apa yang saya paparkan ya.
Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau pengguna baru, user baru, dia akan kosong. Lepas ni kosong. Tak ada request. Okey, jadi daripada sini kita kena kenal pasti sebenarnya kita nak tengok apa. Jadi kat atas ni, di sisi latihan SMI, boleh tengok makmal apa yang kita nak tengok. Macam saya, sini ada kita ada beberapa makmal kan. Tapi hari ni kita akan ajar pasal latihan SMI. Jadi pilih latihan SMI. Dan kita nak sebut, ataupun kita nak sentuh pasal inventory. Jadi klik inventory. Nampak request? Klik sebelah di inventory. Ni inventory. Maksudnya inventory ni semua bahan-bahan yang kita upload dalam sistem ni. Yang disimpan di dalam sistem ni lah. Macam-macam ada. Okey, jadi daripada inventory ni, anda kata kita nak add barang baru, kita cuma add item je. Nampak tak? Ada button add item, klik add item. Dekat atas ni own by. Own by ni automatik. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan login guna login credential masing-masing, dia akan terus masuk dalam account atas nama kita. Macam ni nama saya lah, Azmi Muhammad. Kalau tuan-tuan masuk pakai nama masing-masing, dia akan keluar nama masing-masing. Yang ni penting sebabnya tuan-tuan perlu pastikan bila kita guna komputer makmal. Bila kita guna komputer makmal, kita berkongsi komputer. Dan menjadi tabiat kita untuk kita habis guna, kita tak log out. Jadi sesiapa yang guna selepas tu menggunakan akaun kita. Jadi bahaya dia adalah kalau penilai satu saya memohon saya untuk upload untuk update inventory saya, tapi saya upload guna nama kawan saya. Jadi dalam sistem penilai saya tak akan keluar nama saya. Jadi di hujung tahun saya punya markah penilaian tu akan kosong sebab saya tak buat kerja. Contoh. Tapi sebenarnya dia salah teknikal je sebab waktu kita upload kita tak tengok nama siapa yang kita guna. Jadi pastikan nama ni adalah betul nama kita. Apa akaun ni akaun kita. Okay, jadi kat sini item yang perlu kita isi, kalau masukkan secara individu, kita cuma perlu masukkan item name saja. Contoh kat sini saya masukkan garam kasar. Okay, price nak masuk boleh, unit size nak masuk boleh. Semua ni boleh diisikan. Tapi kalau tak nak isi pun tak apa. Jadi kita boleh pilih type. Kita pilih type. Garam ni masuk bawah bahan kimia. Jadi chemical. Chemical. Location masukkan dekat. Sublocation. Sublocation ni adalah maksudnya ruang mana. Ataupun location ni adalah maksud bangunan. Bangunan biologi. Sublocation ni adalah 1134. Nama makmal tu adalah sublocation. Okay, location detail ni anda kata tempat tuan-tuan dan perempuan buat 5S, boleh masukkan location detail tu, contoh almari 2A, macam tu lah. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Okay, kita klik add item. Tu dah ada. Dah terpapar di sini garam kasar, owner dia saya, tarikh dimasukkan adalah pada 3 Mac. Tarikh dia update pun 3 Mac. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok bawah ni, contoh ada API. API ni API 50 dia update dia masukkan pada September 9 2020, tapi dia update pada Februari 17 2021. Okey, pentingnya untuk tarikh update ni kita kenal pasti dan kita tahu, sebabnya untuk membuktikan kepada penilai ataupun siapa-siapa yang berkaitan bahawa kita telah menjalankan tugasan ataupun amanah yang diberikan. Sebab ada tugasan kita adalah mengemas kini inventory makmal masing-masing. Contoh kan dalam KPI kita ada tulis mengemas kini.
Jadi pengemas kinian yang kita buat tu boleh dibuktikan dalam sistem ini sebab dia ada updated date. Okey. Ada yang nak bertanya sampai sekarang? Mas kini kita punya inventory. Silakan. Staff ataupun member pada makmal tu hanya boleh edit apa yang dia buat sahaja. Contohnya macam garam kasar ni saya buat. Macam API 50 ni Cik Sahak buat. Saya tak boleh edit apa yang Cik Sahak buat. Cik Sahak je yang boleh edit sendiri. Begitulah Macam ni. Cik Kamarul beli selalu beli pau. Kita tak boleh edit pau dia ni. Dia ada 10 je. Okey. Jadi saya minta semua yang ada komputer try buat sendiri. Add item ni try masukkan dulu satu. Sebab kita nak tengok bila tuan-tuan dan puan-puan masukkan, dia akan terpapar di sini. Saya akan nampak di skrin saya ni, skrin puan-puan, tuan-tuan puan-puan pun akan nampak apa yang kita dah update. Semua KU kita nanti admin ke nanti? Semua KU adalah admin. Jadi kita boleh edit kan? Betul. Maksudnya pertanyaan. Tak dapat join, tak ada tempat nak klik join now. Okey, jadi bagi yang bertanya tak boleh join makmal latihan SMI ni, jadi join ni boleh ada dua cara. Sama ada tuan-puan masuk dalam web dulu, ataupun yang keduanya tuan-puan klik daripada email yang telah dihantar. Email invitation ni sepatutnya dah dapat. Ketua unit semua dah hantar kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui email. Jadi klik dekat email tu untuk join now. Yang tak boleh join tu siapa? Biar saya check kan. Untuk di fizik, saya dah buat satu makmal untuk unit fizik. Okey, maksudnya untuk fizik dia guna makmal dia bukan guna makmal latihan SMI. Jadi Encik Idris, sebenarnya semua ketua-ketua unit tuan-tuan dan puan-puan ada bersama hari ini sebab mereka akan membantu dalam menerangkan bagaimana nak upload menggunakan sistem ni. So mereka pun dah pandai sebenarnya kan. Okey, jadi saya anggap semua orang dah dapat, dah berjaya lah Jadi semua orang buat masing-masing. Jadi setelah berjaya masukkan item secara satu persatu, jadi kita akan belajar macam mana nak masukkan item secara pukal. Contoh kita ada 100 item terutamanya makmal-makmal ataupun pengguna-pengguna baru. Kita baru nak guna Quasi, jadi kita nak update, nak upload maklumat inventory makmal kita dalam sistem. Okay, jadi daripada situ kita kena upload menggunakan template dia. Template dia ambil kat sini macam biasa. Tuan-tuan pastikan dulu makmal yang kita nak upload. Macam ni kita nak upload. Macam saya tunjukkan makmal latihan SMI. Klik latihan SMI, pastikan dekat inventory. Bukan dekat request ya. Dekat inventory. Klik inventory. Lepas tu klik import. Import. Import ni bawa masuk. Jadi import, kita download template dulu. Klik download template. Klik download template. Lepas tu boleh buka download template ni. Sekejap ya. Komputer ni masa ni lah dia nak update.
enable editing, saya dah klik. Tuan-tuan perempuan boleh klik enable editing. Lepas tu tengok ini muka depan dia. Sebenarnya dekat sini dia dah ajar. Macam mana nak add inventory, macam nak edit inventory. Okay, tapi tak apa, kita akan terangkan juga satu-satu. Okay, jadi yang dekat bawah ni, kalau tuan-tuan perasan sebelah instructions, antibiotik, bahan kimia, chemical, equipment, general supply, ini adalah type. Dipanggil type. Ini adalah jenis-jenis bahan yang kita akan upload. Jadi apa yang kita buat, kita boleh upload banyak-banyak tak apa. Kita nak upload dekat bahan, dekat chemical pun boleh, dekat equipment boleh, general supply, maksudnya buat serentak banyak-banyak tak masalah. Okay, jadi bahan kimia kita boleh masukkan je apa yang kita nak. Saya bawa lagi satu contoh. Contoh acid hidrochloric. Maksudnya tak boleh set location. Okay. Cik Sari tak boleh set location. Macam mana ni? Tak boleh. Tak boleh set location. Location yang set location tu. Bukan, saya punya ni yang general, type tu. Maksudnya tak boleh set location. Location untuk tempat-tempat. Oh, itu tak boleh. Okay, ada soalan, tak boleh set location je. Location tu kat mana? Add item. Saya buat pun tak boleh. Saya kira item. Siapa gema? Siapa gema? Speaker tidak apa. Okay, macam ni saya try. Saya akan try. Kita taruh location yang tak ada. Contohnya kita letak cafe. Kita klik enter, tekan enter. Lepas tu, do you want to add a new location? Lepas tu kita pilih add value. Dapat. Dia akan keluar cafe. Set location, contohlah kita taruh dapur. Enter. Add value. Dapur. Save. Okay. Dah keluar. Jadi saya anggap mungkin inilah kod kan persoalan location tu. Saya tak dapat type. Nak masuk pakai habis. Nah, dah itu. Ataupun Dekat type ni. Okay. Dekat type ni kita tak boleh tukar. Bukan di sini kalau nak tukar tau. Maksudnya kalau nak tukar, kita akan tukar di setting, tapi bukan di bukan di menu depan ni. Jadi kita ajar benda yang dah ada tu. Apa dia tulis? Ni kan dia ramai yang tukar. Dia pakai habis. Tempatnya. Betul tu. Chemical. Salah yang saya ada. Okay. Okay, tak apalah. Jadi maksudnya kalau nak add item cepat, add item guna satu-satu. Kalau kita tak banyak bahan, kita masukkan satu-satu, kita guna menu yang situ je. Jadi kita cuma boleh masuk kat sini. Jadi type ni tak boleh tukar. Sebab nak tukar type ni, kita kena tukar dekat setting dia, tapi bukan dekat menu depan ni. Okay, tapi location boleh tukar. Location detail semua boleh tukar. Lepas tu kita add item. Tu dah keluar? Cik Azmi. Okay, saya. Cik Azmi, macam saya dekat bahagian type tu pun tak ada, betul tak tunjuk macam mana nak masukkan type tu, macam general supply. Puan daripada mana? Fizik. Oh, fizik. Kalau fizik ni
Kena Dres dah buat tak Dres? Type tu. Untuk makmal yang create baru tu. Nanti boleh dalam Oh ya ke? Okey. Sekejap saya buka Apa nama makmal dia Dr. Dres? Oh Mama Afi. Dres, apa nama makmal kau? pengajaran ini. Ya. Ya. Makmal pengajaran. Oh ni SMA unit fizik SMA di sini. Okey. Jadi kat sini klik add item. Type dah ada. Type ada bahan kimia, chemical hazardous, equipment, general supply, gasware. Asal ada nama Idris dekat type ni? Kau lah contoh itu. Okey lah. Okey, jadi apa nama puan tadi yang bertanya tu boleh tak klik dekat type ni? Maksudnya saya kena masuk dekat yang grup yang Cik Idris buat ke? Betul. Terus join dekat makmal tu lah. Makmal pengajaran SMA unit fizik. Okey, ada. Makmal pengajaran, klik kat makmal pengajaran. Ni makmal pengajaran SMA unit fizik. Lepas tu puan pergi kat inventory. Lepas tu puan boleh buat add item. Lepas tu puan boleh masukkan je apa item yang nak dimasukkan. Dah boleh puan? Saya memang dalam makmal pengajaran ni. So saya dah klik inventory. Lepas tu saya add item. Add item. Okay, macam tadi cakap masukkan item name kan? So item name. Okay, baru ada. Okey, bagus. Terima kasih. Sama. Okey. Jadi kita akan tengok daripada sini. Ni contohlah. Ni kalau kita nak add item secara pukal lah. Maksudnya kita nak upload inventory yang banyak-banyak yang kita dah ada dalam kita punya Excel dan kita punya Word. Simpanan kita ni kita cuba pindahkan je dalam template yang dah disediakan yang kita download. Lepas tu kita masukkan apa-apa maklumat yang berkaitan. Dah habis, kita save. Kita dah save, pastikan kita tahu kita save kat mana ya. Kalau macam komputer ni, kita save dekat download. Okay, dia save kat download. Ni. Okay, jadi kita dah save, kita tutup. Kita boleh kita buka balik apa yang kita nak buat tu. Contohnya macam sini kita nak buat latihan SMI. Inventory. Kita nak upload inventory kita, pastikan inventory. Lepas tu import. Klik yes, I use quasi Excel template. Lepas tu kita upload file. Ambil ni. Okey. Dah berjaya masuk satu ya. Dalam sebelum Masa yang nak kali Excel tu berlari. Minta repeat balik sekali boleh tak? Nak repeat paper boleh. Kan nak repeat paper. Okey, jadi dalam latihan Excel contohlah kita buat lagi satu ya. Okey Ini bila kita dah buka, ni contoh Excel yang kita dah download kan. Okey, macam ni saya nak masukkan barang lain lah. Masukkan
Cik Safarik. Ya. Okey, jadi kat sini contoh saya masukkan tarikh. Okey. Tarikh ni kita kena pastikan tarikh ni sesuai dengan format Excel tu tau. Kita jangan ikut suka-suka ataupun contohlah macam ni kita buat tarikh mati dia adalah 2 Syawal 1443. Contoh Sekarang kita save. Kita save. Lepas tu kita tengok Okey, kita try. Macam ni nak masukkan dekat latihan SMI, pastikan inventory lagi sekali. Lepas tu kita import. Yes. Upload file. Latihan. Yang ni lah maksudnya yang file yang saya nak upload. Kalau kita dah rename file kita upload yang kita rename. Kita boleh rename file template ni, tak masalah. Sebab nanti kalau banyak kita akan confuse macam yang bawah ni, nampak tak? Dia ada tarikh yang sama 12 macam ni. Jadi kita confuse, kita boleh rename. Jadi kita pilih tarikh template ni. Nampak? One item uploaded, one item fail. Okay, jadi item yang fail to upload, kita boleh download report. Download error report. Okay, daripada dia dah download error report, kita buka download error report. Okay, ni error report. Error report ni kita tak boleh tukar apa-apa. Error report ni untuk makluman saja. Yang mana salahnya. Jadi yang salahnya kat sini error dia tulis the date could not be passed. 2 Syawal 1443 ni dia tak kenal. Sebab kita tak set. Kita tak reset Excel kita untuk tarikh Hijri. Dia cuma boleh kenal tarikh orang putih je. Jadi pada sini, ni error report ni kita tutup. Okey. Ni kita cancel. Kalau tuan-puan tengok sekarang ni nampak tak? HCL ni ada 2. Nampak tak? Dia ada 2. Sebab apa ada 2? Sebab saya upload benda yang sama 2 kali. Jadi ini adalah kesalahan yang patut kita elakkan. Contoh yang paling biasa kita buat adalah hari ni kita buat 10 bahan kimia. Kita masukkan 10 bahan kimia dalam template kita. Okey, jadi macam ni kan, nampak? Hari ni kita buat 2 bahan kimia. Macam saya buat 2 bahan kimia. Nanti besok saya buat lagi 2. Tapi yang hari ni saya dah download, saya dah upload. Lepas tu besok saya tak delete yang 2 ni. Saya upload je lagi sekali. Jadi dalam inventory kita akan ada 2 data yang sama berulang kali. Jadi kita kena pastikan apa benda yang kita upload, kita kena jangan upload sekali lagi. Dia tak akan update. Sebabnya nak update kita kena download template lain. Dia akan ada satu template untuk update. Sebab dalam template tu akan ada serial number untuk item yang kita nak update. Okay, jadi ni kena hati-hatilah. Okey, jadi macam ni. Contoh kita tukar tarikh ni. Tarikh ni kita buat 2 Mac 2022. Contoh. Jadi kita save. Saya tutup. Kita pergi balik kat mana yang kita nak pergi. Latihan SMI. Inventory. Import. Ini semua dah ada. Kita yes. Use Quasi Excel template. Upload file.
Pilih yang ni, dia akan upload. Tu, berjaya upload sekali lagi. Jadi kat sini HCL akan ada 3. Nampak tak? 1, 2, 3. Sebab HCL ni 3 kali upload. Jadi kesalahan ni memang sengaja dilakukan untuk kita belajar. Jadi acid sulfuric pun dah masuk. Tarikh expired dia pun dah ada. Kita nak semak, kita boleh klik je item tersebut. Ni. Ada expiration date. Dah ada expiration date. Okey. Ada soalan? Saya ada. Ya. Kalau SCL tu kita memang ada tiga expired berbeza. Kita tinggal masukkan Andai kata kita ada barang yang sama, contoh macam HCL ni, tapi expiry date dia berbeza. Jadi kita kena upload 3 kali. 3 kali ataupun 3 item pun tak apa. Maksudnya dalam template Excel ni, dalam template Excel ni, HCL ni mesti ada 3 kali. Contohlah ya. Dia mesti ada 3 HCL. Kat sini date yang akan berbeza-beza lah. Date je yang berbeza. Contoh macam ni. Okey. Ada persoalan lain? Jadi kita dah sentuh muat naik secara satu-satu, muat naik secara vokal, upload database. Okey, dah. Jadi kita akan bergerak pada agenda kedua ataupun objektif yang kedua, itu mengemas kini inventory makmal. Okey, jadi bila kita nak kemas kini, contoh kita baru buka Quasi ni, dia akan keluar muka depan macam ni. Jadi pastikan kita pilih mana makmal yang kita nak. Macam saya nak pilih latihan SMI. Lepas tu saya nak mengemas kini, saya nak inventory, nak kemas kini inventory saya. Jadi daripada kemas kini inventory ni, kita boleh buat satu persatu. Contohnya macam HCL ni kan, saya nak kemas kini HCL ni. Saya klik dekat HCL, saya boleh masukkan vendor ni apa yang saya nak. Contoh, katalog number pun boleh, nak isi pun tak masalah. Lepas tu saya nak contohlah, dah guna tinggal 1. Lepas tu dah kena tinggal 1 tapi dah kena rembat. Dah pindah lab orang lain pun boleh tukar. Dah. So, klik je ni. Dia dah updated dah. HCL tinggal 1 unit. Nama vendor pun dah masuk Merck. Location dah bertukar pergi 2134. Andai kata bila kita dah tahu barang tu telah dibidang, cursor tu dekat yang 2134. Betul? Bawah lagi sikit, dia akan keluar 1134. Maksudnya dia telah pindah daripada 1134. Sistem ni telah menyatakan. Agaknya. Okey. Suara saya juga tak macam. Okay, dia dah masukkan tu nak ni enter je ke belum? Dia tak perlu enter. Udah auto. Dia memang kalau tuan-puan tengok kan, macam ni saya tukar. Jadikan apa bio. Tu dia terus tukar kat vendor tu.
Oh. Saya tengah type ni dia terus tukar tengok Saja. Tu, nampak? Dia tukar saja. Jadi dia senang. Yang ni satu-satu boleh lah. Tapi kalau nak, contoh kita nak update, kita punya senarai tu 100 bahan nak update. Contoh tahun lepas, tahun ni kita dah buat inventory dah cantik lah. Kan, penilai kita dah setuju, dah suka. Jadi tahun depan dia kata berapa nombor kas, habis semua bahan kimia tak ada nombor kas number tak ada. Okey, jadi tahun ni kita nak kena update kas number. Jadi kas number untuk 100 item banyak. Jadi apa yang kita patut buat? Okey, yang kita patut buat adalah kita kena export. Kita kena export. Macam ni kita export. Klik export. Ada dua pilihan, export all inventory ataupun export item that match current filter only. Okey, sepatutnya sebelum saya export, saya kena pilih dulu saya nak apa. Yang saya nak export adalah bahan kimia. Contoh saya nak export bahan kimia. Jadi boleh pilih kat sini, dekat filter ni kan kita pilih. Contohnya saya nak edit yang saya punya je. Nama saya type bahan kimia. Okey. Jadi saya nak export yang ni je. Edit dengan gambar sini sama. Sama. Edit dengan gambar sini sama maksud dia. Jadi saya klik export. Okey, export item that match current filter only. Jadi saya kena pilih yang ni. Pilih yang ni. Export file. Successfully exported. Jadi buka balik. Enable editing. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat template ni cuma ada satu je type dia, bahan kimia. Sebab apa? Sebab kita pilih untuk edit bahan kimia saja. Kita pilih untuk update bahan kimia saja. Jadi kat sini kita buka. Ini yang membezakan. Serial number ni khas untuk item ataupun barang yang telah kita masukkan. Jadi sebab tu bila kita edit kat sini, dia akan, dan kita upload, dia akan edit yang dalam sistem juga. Dia bukan jadi redundant. Kalau macam yang tadi kan, saya buat 3 kali, dia akan upload 3 kali. Akan ada 3, macam ada 3 bahan pula. Tapi sebenarnya satu bahan. Jadi yang ini untuk update. Okay, jadi kat sini kita pun pilihlah apa yang kita nak. Contohnya gula madu. Kita nak tambah. Ni gula madu dah habis. Nak beli lagi gula madu. Beli 4. Gula madu yang ni mahal sangat. Kita kurangkan jadi 1. Garam kasar. Tak boleh banyak. Macam mana dah tinggi. Tinggal 5. Okay, jadi dah siap. Bila dah siap kita save. Save. Bila klik save, kita minimize. Okey, jadi sama. Andai kata kita baru buka, kita pilihlah makmal yang kita nak, latihan SMI. Kita pilih apa yang kita nak buat, inventory yang kita nak update. Kita pilih import. Ni buang dululah, tak nampak. Kita pilih import. Lepas tu, ni semua kita dah buat. Yes. Upload. Kita pilih yang mana satu? Yang terbaru lah, ya. Cuba tengok. Jadi apa yang kita updated tu kan, dia akan keluar yang paling atas. Macam ni nampak ni. Edit Februari 8, 2021. Maksudnya 8 Februari benda ni diwujudkan. Updated pada 3 Mac. Hari ni 3 Mac. Updated pada 3 Mac. Dia automatik. Nampak ni, garam kasar tinggal 5, gula madu ada 1. Gula madu yang ni ada 4. Okey. Ada soalan? Lagi satu cara sebenarnya, boleh juga. Contohnya, tapi cara ni saya tak berapa gemar sebab dia tak nampak updated record. Tahu record tu tidak kelihatan. Caranya adalah kita pilih yang nama kita.
Kan? Lepas tu kita delete je semua. Ini ada juga staff yang buat gini. Maksudnya dia pilih nama dia select semua, lepas tu dia delete. Lepas tu dia upload yang baru. Pun boleh. Dia tak ada halal haram dia cuma dia makruh je. Kalau dia dah simpan maklumat. Tapi bahaya dia adalah kita tak boleh tengok track record dia. Maksudnya contoh macam Gula Madu ni kan. Ni dia ada history. Bila kita buat macam tu, history dia dah dipadam. Jadi tak cantik lah. Jadi sekurang-kurangnya nanti kalau penilai kita tengok, kita menghadap benda ni 1 tahun 15 kali contoh. Baguslah. Jadi kita sentiasa update database yang kita ada. Okey. Nak tanya, kalau yang kita export dan import, adakah yang kita update tu dia masih ada ataupun dia override? Dia override. Bila kita export, lepas tu kita import balik updated version, dia override. Okey. Ini dia akan kemas kini. Alright. Itu sebab tak perlu delete pun sebenarnya. Betul, tak perlu delete pun sebenarnya. Dia yang diorang pilih delete tu, dia sebab dia simpan lagi Excel dalam simpanan masing-masing tau. Dia masih mengamalkan Excel tu. Excel template, Excel yang diorang buat tu, dia masih ada lagi. Tapi dengan kemudahan benda lah ni pada saya, tuan-puan boleh update menggunakan handphone saja. Contoh, pergi store nak tengok, bahan kimia ni dah tinggal 2 botol je. Jadi boleh guna handphone, pada masa yang sama boleh siapkan kerja tu. Kalau dulu kita punya cara kerja adalah kita bawa kertas, kita pergi store, kita update kat kertas, lepas tu balik kita kena edit balik apa yang kita dalam kertas, pindahkan balik dekat komputer. Jadi sekarang ni dia tak perlu kerja tu, bawa je telefon masing-masing, masuk dalam store, update database inventory yang kita nampak, yang kita dah semak dan benda tu dah siap. Kerja tu siap on the spot. Kerja tu tak perlu bawa balik. Ada persoalan? Tak ada. Jadi dia straightforward kan, dia senang je. Nota nanti kita akan email. Rasanya KU pun dah ada nota yang detail lah, bukan nota klik menu ni. Nota ada Dr. Dres ada buatkan nota screenshot, maksudnya dia screenshot setiap satu apa yang perlu diklik. Jadi bergerak pada objektif yang ketiga, create lab. Macam mana kita nak create lab? Create lab ni berlaku andai kata kita semua kaki tangan makmal ni sebenarnya perlu membantu penyelidik dan pensyarah dalam menguruskan makmal mereka, makmal penyidikan lah. Jadi create lab ni penting untuk kita createkan makmal bagi pensyarah-pensyarah tersebut. Dan selalunya saya sarankan makmal yang kita dah create ini perlu kita terlibat, kita panggil ataupun turut libatkan bersama pensyarah tu sebagai admin ataupun pensyarah-pensyarah yang terlibat sebagai admin, sebab ada satu makmal kongsi 2-3 orang kan. Jadi semua pensyarah yang terlibat tu sebagai admin dan juga ketua pelajar dia sebagai admin juga, ataupun members pun tak apa. Dan pelajar-pelajar lain sebagai member. Even FYP pun kita boleh add sebagai member. Dan kita cuba budayakan apa-apa bahan yang mereka dah guna, mereka kena update. Contoh dia pakai PDA kan, potato dextrose agar, dia guna PDA untuk buat agar. Dia dah habiskan sebotol, dia kena tulis kat situ, dah tinggal 2 botol contoh, ataupun tinggal sebotol, ataupun dah habis pun tak apa, tulis kosong je. Dia jangan delete item tu tapi dia tinggalkan kosong saja. Delete item ni berlaku andai kata contohlah amali tu dah tak buat, jadi bahan tu dah tak pakai, jadi delete lah item tu, tak apa. Tapi kalau item tu dah habis, tak perlu delete, kita cuma jadikan dia kosong saja. Amount ni kita jadikan kosong saja. Jadi macam mana nak create lab? Jadi pergi dekat
atas ni, makmal ni. Pergi dekat setting, nampak ada simbol board ni kan. Simbol board ni. Pergi setting. Create lab, nampak? Nampak yang bawah ni, create lab. Tekan lab ni. Okay, organisation macam saya dah pilih Universiti Masyarakat Malaysia, memang tak boleh tukar lah. Okay, lab name ni ikutlah kita nak buat lab name apa. Makmal penyelidikan sperma. Makmal tu memang ada kat bio sign. Jadi kat sini kita boleh pilih do invited members need approval to join this lab. Ni semua kita boleh buat. Kita pilih mana yang berkaitan dengan kita. Which workflow best describe the ordering process in your lab? Ini mana-mana pun boleh lah. Tapi kalau di FST ni selalunya kita buat gini kan. Kita ada request baru, perlukan approval, order, lepas tu baru dapat. Okay, create lah. Dah ada. Dah ada lab baru. Makmal juga sperma. Aktif, seorang je. Jadi kat sini boleh invite. Klik invite ni untuk kita tambah ahli. Ni masukkan je email siapa-siapa yang kita nak. Ni sebagai admin ataupun member. Tak masalah. Kalau dia admin, bagi admin, send invitation. Tu, invitation dah hantar. Tapi, kompon lah tak ada orang terima kan. Okay, jadi dah dapat, maksudnya ini untuk kita invite diorang jadikan ahli. Okay, daripada sini sebenarnya merujuk pada types tadi kan. Tadi ada awal-awal tadi ada persoalan pasal types atau jenis. Jadi kat sini baru kita boleh spesifikkan types ni. Okay, jadi kat types ni selalunya dia ada satu je. Dia ada general supply je. Jadi kita yang tambah sendiri. Add type, kita pilih. Kalau makmal tu makmal haiwan, masukkan haiwan, antibody, bacterial stock kan, culture ke, cell line, chemical hazardous. Pilihlah. Andai kata add type. Okay, jadi kat sini adalah kan banyak. Animal, sudah masuk satu. Masuk lagi satu. Okay. Andai kata kita nak masukkan type yang tak ada. Tak ada dalam ni type ni. Untuk apa yang dekat mamal Barang elektrik. Boleh, taruh lah. Barang elektrik. Add type. Tu dah ada barang elektrik. Okay, andai kata kita nak delete, kita tengok alamak ada dua lah, kita delete. Klik kat pangkah ni. Hujung dia ada pangkah. Kalau tengok pakai telefon, saya ada benda yang tak nampak. Kalau pakai komputer, dia okey sikit. Klik kat antibody ni, pangkah. Kita kena salin balik. Enter the name of this type to delete. Ni nama dia lah. Antibody 2. Copy, paste, delete. Okay, senang kan? Senang. Okay, vendor ni nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Sebab vendor ni kita boleh buat dalam Excel template tu kita boleh buat, tak masalah. Backup ni kita pulang kat kita. Contohnya kita nak backup dia setiap bulan. We will email you a copy. Ni macam ni tak payah. Ni inventory backup on the first of every month. Macam saya, kalau inventory tu penting kan, kita akan backup setiap bulan. Backup ni maksudnya sistem ni akan emailkan pada kita Excel template berkaitan dengan kita punya inventory. Maksudnya dia di email kita simpan yang terkini sajalah. Andai katalah sistem atau website ni diserang, jadi kita ada backup kita sendiri. Backup yang terkini. Kita boleh tukar ni. Inventory backup ni contoh nak buat tiap-tiap minggu boleh. Every Sunday dia akan backup.
Contoh. Okey. Lab setting. Lab setting ni nak tukar yang berkaitan dengan lab. Andai katalah, kalau tak nak, tak apa. Lepas tu dah tukar semua, dah siap, save changes. Okay, save changes Okay, lepas tu andai kata makmal ni kita dah tukar. Bukan kita tukar lah. Contohnya makmal ni roboh. Makmal ni roboh, dah tak ada makmal ni. Jadi kita nak delete. Delete makmal penyelidikan ni. Dia kita pilih lah, permanently delete all. Semua ni delete. Kita pilih balik nama dia. Kita paste. Delete that. Yes. Dah delete. Jadi ada. Jadi senang kan? Ada soalan? Okey, tak ada. Tak ada. Saya fikir ni ada yang dah masukkan ni. Nampak. Nisma Hashir. Nisma Hashirah. Dah masukkan. Jadi contoh yang bagus lah. Dia masukkan glassware, general supply, parafilm tape. Jadi dia isu yang lainnya adalah KU ni, ketua unit ni perlu bantu untuk tetapkan ketetapan biasa. Contohnya nak pakai tarikh tu, contohlah tarikh nak pakai tarikh cantik, tarikh Hijri ke, tarikh Masihi ke. Lepas tu nak pakai bahasa orang putih ke, bahasa Melayu ke kan. Sebabnya andai kata kita tak tetapkan, dia akan jadi tak cantik lah kan. Bercampur-campur nanti bahasanya kan. Contoh macam belly dancer. Kalau pakai orang putih belly dancer. Kalau pakai Melayu ni nanti nak kata apa kan, penggilik, mesin penggilik. Okay, jadi dah habis request inventory. Sekarang kita nak request. Kita dah habis bahagian inventory, kita belajar bahagian request. Okay, request ni adalah tujuannya untuk kita request ni adalah untuk kita request, untuk kita minta beli barang tu, bukan untuk kita minta pinjam barang tu, tahu. Okay, jadi kalau kita nak pinjam, kita contact je lah orang yang sepatutnya, betul kita pinjam. Kita contact dia, tak payah pakai sistem. Request ni adalah untuk kita beli barang. Tapi dalam kita masih belum menggunakan lagi request ni. Maksudnya program sains kita masih tengok lagi apa sistem yang sesuai. Cumanya dalam website ni dia ada kemudahan untuk kita request. Okay, jadi request ni pentingnya pada saya, dia bagus sebab dia boleh track record. Dia boleh track record siapa request apa. Contohlah ketua unit macam Dr. Dres, bawah dia ada beberapa makmal. Jadi dia nak tengok siapa yang request apa. Contoh kalau saya duduk bawah Dr. Dres, saya tengok, okey, saya nak beli macam ni lah, garam ke, gula ke. Jadi lepas tu orang lain nak beli komputer, nak beli printer, contoh. Jadi request ni pun sama. Request ni boleh buat secara individu, add request. Kita masukkan ni ada. Daripada ni kita request. Dah berjaya request. Contoh, ataupun kita boleh buat secara pukal. Nak request banyak-banyak lah. Ceritanya nak request banyak-banyak. Kita import lah borang request. Ni import request. Download template. Buka balik. Enable editing. Order. Okay, jadi kat sini kita masukkan lah apa yang kita nak request. Masukkan. Dia benda ni berlaku kan selalunya pada awal tahun. Bila awal tahun pertukaran masuk, nanti semua ketua unit kata okey, kita perlu buat perancangan nak beli apa. Jadi boleh isi borang. Jadi sistem ni sebenarnya memudahkanlah kita nak tengok, kita nak track apa yang kita minta.
Bila kita minta. Sebab dia tolong simpan lah. Kita tak perlu simpan hard copy. Kita dah isi semua ni. Lepas tu kita boleh upload file. Upload file sama macam inventory. Bila kita upload je dia akan update dalam sistem. Nak try boleh lah, kita try. Name. Rempeyek 2 plus save. Import. Yes, upload. Dah masuk kan? Rempeyek. Ni contohlah. Okey, jadi okey. Jadi sebenarnya ni je sistem ni. Sistem ni tak susah, Tapi kita kena hati-hatilah bahagian-bahagian melibatkan format-format tarikh. Dia agak sensitif lah. Jadi selain daripada tu ada soalan. Mana-mana yang tak jelas boleh tanya. Kalau malu tanya saya boleh tanya KU lah. Katakanlah saya daripada starter, boleh tak beri list bahan kimia yang dia nak beli? Okey, ada soalan? Adakah nanti petang kita suruh dorang present dulu orang? Kalau tak ada, saya rasa elok main-main dulu kan, main-main dulu dengan sistem ni. Sebab nanti petang kami akan minta beberapa ataupun semualah tunjukkan apa yang dah dihasilkan. Contoh macam unit fizik, dia dah buat lab dia sendiri kan. Jadi kita boleh paparkan apa yang dia dah buat. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada ni, boleh? Kita buatlah, petang kita suruh dia present. Jadi pastikan semua orang cuba buat. Macam Haji Said. Betul. Haji Said ni dah boleh masuk tak? Dah boleh join tak? Okey. Okey, saya buka je dulu. Dalam masa setengah jam saya biarkan je Google Meet ni. Saya mohon tuan-puan try dengan sistem tu. Andai kata ada masalah, seru nama saya tak apa. Nanti kita boleh tolonglah apa-apa yang boleh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.